Didik TV KPM. Terima kasih murid-murid yang masih menonton Didik TV KPM bagi slot menengah atas. Mata pelajaran kita hari ini ialah hiasan dalaman dan kita nak teruskan sesi pembelajaran kita bersama-sama dengan Cikgu Nazri. Silakan Cikgu. Terima kasih Lisa. Baiklah, saya teruskan dengan paparan yang seterusnya. Baik. Iaitu gubahan bunga, kategori gubahan bunga. Okey, ada dua kategori yang jelas pada hari ini. Kategori yang pertama ialah bunga segar. Ialah bunga hidup yang digunakan sebagai gubahan. Baik. Bunga segar secara amnya mempunyai tahap ketahanan yang berbeza. Yang kedua pula ialah bunga tiruan. Ialah bunga plastik yang digunakan untuk gubahan. Kelebihannya ialah lebih tahan lama, penjagaan yang minimum, tetapi tidak mempunyai bau dan kelihatan kaku. Itu yang perbezaan yang jelas dan ketara antara kedua-dua gubahan bunga tadi. Itu kategori bunga tadi itu bunga segar dan bunga tiruan. Baik Cikgu. Okey, ni kita mau uji sikit Lisa. Boleh Cikgu, saya cuba. Tadi dia cuba untuk buat gubahan. Ini kita kepada teori. Baik. Okay, nyatakan dua fungsi gubahan bunga yang Lisa tahu. Okey, dua fungsi gubahan bunga untuk menaikkan seri sesuatu ruang dan untuk memberi tarikan estetik kepada ruang tersebut. Boleh diterima jawapannya Cikgu? Boleh diterima. Boleh dua diterima. skor. Okey. Okey, yang kedua pula nyatakan. Ini baru saya ni. Baik. Dua kategori gubahan bunga. Dua kategori gubahan bunga. Yang pertama bunga segar, yang kedua bunga tiruan. Betul. Bunga segar dan bunga tiruan. Soalan ketiga saya, kalau Lisa ada beri pilihan, apakah jenis bunga yang Lisa mau? Kalau saya suka bunga segar. Bunga tapi tidak tahan lama tau. Dia penjagaan dia pun amat rumit, tetapi memberikan ada aroma sendiri dan lebih kelihatan dia cakap hidup. Tidak macam plastik, dia lebih kaku dia. Ya, Cikgu, penggunaan gubahan bunga segar ni biasanya untuk penggunaan jangka masa pendek sahaja kan Cikgu? Sangat, kan? betul. Baiklah, baiklah. Dan kos sangat tinggi. Kos sangat tinggi, betul. Dia melambangkan imej seseorang. Baik. Contoh. Okey, seterusnya. Baik. Memilih gaya dan bentuk gubahan bunga mengikut kesesuaian ruang. Ini sangat penting. Foyer ialah ruang berada selepas pintu masuk utama sebuah rumah. Okey. Ni contoh pintu masuk. Baik. Merupakan ruang pertama yang dilalui penghuni dan tetamu. Jika foyer yang luas, gubahan bunga boleh diletakkan di tengah-tengah ruang, misalnya di laluan jalan ataupun di atas meja. Contoh, dan dia ada di atas meja. Atas meja. Jadi apabila kita masuk saja, kita akan lihat ada gubahan bunga. Kita akan lebih rasa selesa dan orang cakap kita lebih gembira disambut dengan benda-benda yang berunsurkan kecantikan. Okey, seterusnya ruang tamu. Okey. Berfungsi sebagai tempat menerima tetamu yang datang berkunjung ke kediaman. Ruang ini menjadi tempat tumpuan secara sifat gubahan bunga yang boleh diletakkan banyak tempat. Jika gubahan diletakkan di meja tengah atau coffee table, gubahan perlulah yang dapat dilihat daripada ke semua arah. Maksud sini kiri kanan, depan belakang kita akan dapat lihat ke semua arah untuk bunga tersebut pada ruang tamu. Okey, ini contoh dia lah yang paling jelas. Okey. Seterusnya, memilih gaya bentuk gubahan bunga mengikut kesesuaian ruang dalaman. Gubahan bunga di ruang makan berfungsi sebagai penyegar dan penyeri agar suasana tempat makan lebih menyenangkan. Ukuran meja makan mempengaruhi gubahan bunga yang digubah. Jika luas meja makan mencukupi, gubahan bunga boleh diletakkan di tengah-tengah agar dapat dilihat dari semua arah. Ini contoh. Berada di tengah-tengah. Ini pun kalau ikut daripada secara logiknya, meja makan kita dah boleh terlampau tinggi dan terlampau besar. Menyukarkan untuk kita berinteraksi dengan rakan kita. Dia macam di sebalik bunga lah. Tengok susah kan. Okey, asalnya gubahan bunga yang ada di bilik tidur. Kawasan bilik tidur pun kita boleh letakkan bunga. Baik. Okey, ini contoh. Tidak perlu terlalu besar, terutama jika ingin diletakkan di meja sisi. Gaya gubahan bunga yang ringkas dan hanya berfungsi sebagai pelengkap di ruang dan bukan sebagai fokus utama. Ibaratnya ini lebih kepada penyeri lah. Ada ruang, kena ada bunga sedikit lah untuk menyerikan kawasan tersebut. Seterusnya, gubahan bunga berbentuk kubah dan menegak sesuai diletakkan di ruang tamu berkonsep moden. Ini moden kita meminimumkan penggunaan bunga. Okey.
yang moden ni dia tidak terlalu syarat dengan hiasan. Baik. Perabot pun tidak terlalu syarat. Gubahan bunga pun tidak terlalu syarat. Cukup dengan bentuk bunga berbentuk kubah dan menegak untuk memperlihatkan ruang tersebut berseri dan menjadi penyeri kepada ruang tersebut. Baik. Okay, seterusnya ruang konsep moden contemporary. Okay. Ini contemporary. Juga sesuai dihias dengan gubahan berbentuk kubah dan diletakkan di tengah-tengah meja sebagai hiasan. Baik. Ini contoh. Berada di tengah-tengah sahaja. Satu fokus utama hanya di meja tersebut saja. Baik. Untuk menyerikan kawasan tersebut. Seterusnya pula ialah gubahan bunga tegak sesuai digunakan di ruang yang berkonsepkan minimalis. Pemilihan kuantiti bunga dan daun yang terhad mampu memberikan penekanan kepada konsep minimalis dalam ruang. Okey, ini konsep minimalis. Minimalis ni ruang yang kecil. Kita hadkan penggunaan perabot dan kita hadkan juga penggunaan gubahan bunga. Jadi kita menggunakan gubahan bunga yang seperti ini pun sudah memadai. Kerana kita tidak mahu syarat kawasan tersebut, kita memperlihatkan kawasan tersebut selesa dan tenang apabila kita berada di sana. Okey, seterusnya ialah pemilihan bunga segar atau berdaun lebar menjadi pilihan dalam dekorasi dan gubahan bunga dalam konsep Nusantara. Okay. Elemen dekorasi ini menunjukkan hubungan alam semula jadi dengan ruang dalaman. Okay, ini gabungan daripada bunga segar. Okay, pemilihan bunga segar atau berdaun lebar menjadi pilihan dekorasi. Okey, ini bunga-bunga hiduplah. Ni kalau kita mau lebih Nusantara, santai, kita mengenakan bunga hidup macam ni. Dan seterusnya adalah gubahan bunga berbentuk kubah sering menjadi pilihan dalam hiasan dan dekorasi yang berkonsepkan Inggeris. Ni contoh. Inggeris dia mesti ada warna merah jambu. Inggeris dia ada warna orang bilang warna merah jambu, warna ungu dan ada sedikit warna hijau. Menggunakan bunga warna atau bunga yang kecil saja. Besar pun boleh lihat kepada ruang yang kita mau hias yang menjadi tumpuan. Okey, soalan seterusnya. Ini bukan niat untuk mendera tetapi berkongsi ilmu. Okey, Lisa boleh bantu saya apakah ciri utama gubahan bunga contemporary? Okey, murid-murid di rumah ada jawapannya tak? Macam-macam jawapan murid-murid kita di rumah. Okey, jawapan saya ciri utama gubahan bunga contemporary adalah yang berbentuk kubah dan diletakkan di tengah-tengah meja. Ya, betul. Tahniah. Terima kasih. Terbaik murid-murid di rumah. Jawapan mereka pun ada yang sama dengan saya. Betul. Kita sudah jelaskan tadi dalam ruangan sebelum ni apakah ciri-ciri gubahan bunga contemporary. Baiklah, kita telah pun melihat kepada ciri-ciri kategori bunga, kita dah tahu fungsi-fungsi dan ruang-ruang yang sesuai dengan gubahan yang bagaimana ya cikgu. Kita akan berehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan sambung lagi. Jumpa selepas ini di Didik TV KPM.